Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu yang dihormati Cik Kamal selaku selaku Timbalan Sektor Pembelajaran, Puan Mahani daripada Timbalan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan. Betul ke? Dan juga kepada pihak penganjur iaitu Puan Maria daripada unit pemulihan khas. Betul Maria? Pemulihan saja. Pemulihan. Dan juga Cik Zuraidi. Cik Zuraidi pegawai daripada sektor perancangan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan dan undangan daripada pihak sektor pembelajaran. Sebenarnya untuk perkongsian tentang 7 tips bahagia dan juga sejahtera dalam hidup ni, saya telah kongsikan semasa dalam live Facebook saya. Dan juga saya telah berkongsikan tentang perkara ini bersama dengan satu perkembangan staf dengan sekolah SMK Tropicana baru-baru ini. Dan saya memang telah berbincang dengan Cik Yazid di peringkat unit latihan di PPD Petaling Utama untuk kita buka kepada staf kita pula. Dengan staf kita dah buat beberapa PLC iaitu tajuknya psikonumerologi, ya. Saya nak sampaikan ini, apa yang saya nak sampaikan, saya nak tengok dulu cikgu-cikgu kita. Cikgu boleh on dulu mic ya, saya nak cikgu okey ya cikgu? Jelas tak? Jelas. Okey, jelas. Mudirah, Profesor Madiha. Ada yang kenal saya ke kat sini? Kenal, saya pernah ada kursus dengan Puan dulu. Okey, ya, terima kasih. Ashikin Saya Saya rasa macam kenal je tu siapa ni? Ni, Iziani. Mana Iziani? Terkenal je Iziani ni. Apa tu Zuraida. Okey, alhamdulillah. Okey. Dah bersedia ya? Dah, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, saya nak memperkenalkan di PPD kita ada jawatan saya adalah sebagai kaunselor pendidikan daerah, dulu dikenali sebagai kaunselor organisasi daerah. Kita fokuskan kaunseling kepada guru dan juga warga staf PPD Petaling Utama. Walaupun begitu sekarang ni atas penstrukturan baharu, kita dah ada 2 kaunselor. Ini saya telah sebarkan melalui pengetua dan guru besar poster pelaksanaan kaunseling atas talian bagi membantu warga KPM. Jadi walaupun kita sedang dalam PKP, cikgu-cikgu masih lagi boleh berhubung dengan pihak kami bagi mendapatkan sesi perkhidmatan kaunseling ataupun bimbingan ataupun discussion. So ini adalah Cik Azmi Murad, kaunselor pendidikan daerah, dan saya dah ada dua orang di dalam daerah sekarang ni. Saya kenalkan Cik Azmi Murad. Ya. Jadi ni saya dah sampaikan, nanti saya minta Puan Maria boleh share dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey. Apa yang saya nak sampaikan hari ini adalah 7 tips. Kenapa 7? 7 petala langit, 7 petala bumi. So, itu saya letakkan jadi 7. Actually, apa yang berlaku adalah apa yang saya nak sampaikan sini, saya nak relatekan dengan pengalaman saya menguruskan kaunseling bersama dengan guru-guru atau staf atau warga sekolah dan warga PPD kita. Saya telah berada di Petaling Utama hampir 13 tahun, jadi telah berjumpa dengan pelbagai latar belakang staf dan juga guru ataupun AKP. Jadi dari segi dalam tempoh itu
pengalaman yang dilalui oleh saya dan juga pengalaman berjumpa dengan pelbagai isu, memberikan ilham, diberikan ilham oleh Allah untuk membentuk membentuk tips ini. Tips ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya lalui dan juga pengalaman semasa menguruskan isu-isu yang melibatkan warga PPT Petaling Utama. Ianya sangat dekat dengan hati saya kerana kalau kita faham tentang tips ni, kita dapat menangani isu-isu, apa saja isu yang kita lalui. Apa saja isu, konflik. Saya akan relatekan tentang kehidupan dan juga saya nak relatekan tentang apa yang berlaku sekarang. Macam apa yang berlaku sekarang ni, kita berada dalam PKP, kita sekarang ni ada yang terpisah, ada yang bersama, maknanya bersama, ada suami ada bersama, ada yang mungkin suaminya tidak dengan dia, mungkin bekerja. Untuk tempoh 2-3 minggu ini, dalam tempoh PKP, saya masih menjalankan sesi kaunseling dan telah dihubungi oleh bukan sahaja guru, pihak luar. Sebab saya banyak promote juga sesi bagaimana pihak luar boleh ataupun pihak komuniti boleh berhubung dengan saya. Jadi saya nak kongsikan, nak cerita je background pengalaman dalam tempoh 2-3 minggu ni. Okey, ini berlaku baru semalam. Sebelum saya teruskan, saya nak mohon kepada kita semua yang berada pada hari ini untuk menyampaikan sedekah Al-Fatihah kepada arwah Cikgu Mazlan, iaitu penolong kanan SK BSD 3 yang baru saja meninggal dunia pada 6.50 pagi semalam. Al-Fatihah. Cikgu Mazlan dia mengalami stroke kali yang pertama dan hampir lumpuh seluruh badan. Kemudian dia arwah sangat kuat, kental, banyak disokong oleh keluarga dan juga isteri. Kemudian dia bangkit semula, dia pulih perlahan-lahan tapi pulih tak sepenuhnya. Kemudian dia stroke kali kedua. Arwah ni kira macam klien saya jugalah ya, sebab menguruskan, membantu dia dari segi perkhidmatan dan juga sokongan. Dia kena kali kedua baru-baru ini dan koma, dimasukkan ke hospital. Saya berhubung secara peribadilah dengan isteri dia. Saya baru bercakap dengan isteri dia 2 hari lepas. Kemudian isteri dia dah agak rasa lega kerana doktor bawa masuk ke ward biasa dah. Tapi semuanya telah ditentukan oleh Allah. Semoga ada hikmah sebaliknya untuk keluarga dan isteri dan anak-anak. Cik Mazlan meninggal dunia semalam pagi. Agak sedih lah, saya tak dapat bercakap dengan dia lagi. Saya message dia daripada awal pagi, pukul 4 pagi semalam, malam tadi dia baru message saya semula. Dan sekarang ni tugas kita kalau ada mengenali beliau adalah memberi sokongan kepada isteri dan juga keluarga. Dalam tempoh itu juga saya telah dihubungi oleh klien yang mengalami yang sedang membuat keputusan sama ada untuk stay dalam relationship, iaitu untuk stay dalam perkahwinan ataupun keluar dalam perkahwinan ini. So dalam tempoh PKP ni bukanlah isu tu timbul ketika PKP ni, sebenarnya isu tu dah lama, cuma apabila berlaku PKP ni benda ni macam tersekat. Jadi dia dah rasa macam dah tak selesa untuk tinggal bersama lagi. Saya sampaikan jangan relate sangat dengan diri kita, kita dengar, kita ambil pengiktibaran dan juga panduan. Jadi apa yang saya
laksanakan adalah sesi kaunseling dan saya menggunakan kaedah pendekatan 7 tips ni dan saya melihat kepada selepas 3 sesi beliau semakin lebih positif. Ada ruang untuk fokus kepada diri klien saya ni untuk membuat keputusan. Seminggu yang lepas, ni kes yang ketiga ya, saya telah dihubungi oleh seorang klien, warga pendidik, tak bertugas di PPD Petaling Utama, bertugas di tempat lain. Beliau menghubungi saya kerana terlalu terkejut kerana baru mendapat makluman, mendapat tahu berita bahawa beliau baru saja mendapat kanser payudara. Jadi dia baru dapat tahu 4 hari yang lepas. Jadi minggu lepas dia berhubung dengan saya. Saya menggunakan kaedah yang sama, pendekatan yang sama kerana sekarang ni bila kita berhubung melalui telefon, WhatsApp dan juga hanya WhatsApp video, jadi saya kena cepat. Kalau face to face dia ada proses yang lebih panjang sikit lah. Ya. Jadi yang pertamanya adalah beliau tak dapat nak terima kerana dapat sakit ni. Jadi dia macam satu kejutan, trauma kepada dia. Yang keempat, ada banyak kes, saya just nak bagi beberapa isu. Yang keempat, saya dapat panggilan telefon daripada message daripada seseorang, daripada klien yang menghadapi masalah dalaman kerana dia ibu tunggal dan juga masalah dengan anak. Ya, anak tu remaja, anak perempuan. Jadi dia ada isu untuk menangani dalaman diri dia dan dia isu untuk menangani anak dia. Okay. So saya pun menggunakan kaedah yang sama. Saya menggunakan pendekatan ini sebab saya nampak macam kesannya lebih cepat. Tetapi walaupun begitu, adalah teknik-teknik kaunseling dan juga kemahiran kaunseling yang diaplikasikan. Tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu sekalian, saya nak kongsikan 7 tips bahagia. Ini bukanlah satu perkara yang mutlak seolah-olah ini kepakaran saya, seolah-olah bila buat ni terus akan jadi bahagia. Saya menyampaikan ni supaya salah satu daripada kaedah ataupun pendekatan atau sesuatu yang boleh difikirkan ketika dalam tempoh kita PKP ini. Jadi antara 7 tips berkenaan, saya meletakkan sebagai tips kesembuhan dan bahagia. Sebab saya melihat bahawa melalui pengalaman perjalanan yang Allah dah atur untuk saya dan juga saya melihat perjalanan perkongsian yang orang berikan kepada saya. Dah masuk dalam dah, tidak salah. Ya. Okey. Yang pertama adalah terima. Yang kedua adalah tenang. Yang ketiga adalah lupuskan kesombongan. Yang keempat adalah total surrender. Yang kelima adalah fokus. Yang keenam adalah solusi dan tindakan. Dan yang ketujuh adalah don't worry, be happy. Sebenarnya masa saya buat live ada seseorang bagi tips yang lebih mudah untuk nak diingat. Nanti saya akan pertambah baiki lagi ni ya. Saya akan terangkan apa itu terima. Bisa enter slide yang kedua tu tengok. Slide. Okay. Okey. Okay. Pak Pizza hilang ke mana dah? Puan Fiza. Oh, ni takkan saya kena sambung ceramah ni. Mana dia hilang, dia on slide tu dah hilang pula dia. Bukan dia on, saya yang on.
Oh ni kalau tak saya jemput Cik Kamal lah. Untuk tips bahagia yang pertama. Cik Kamal boleh sambung ke? Boleh. Sambung baca slide je. Mana Puan Fiza ni? Nama dia ada tadi. Fiza. Dia pakai akaun luar. Oh, cuba Suria telefon dia tengok. Call dia. Okey, Puan Fiza masuk. Puan Fiza? Puan Fiza? Yang ada Fiza Zaini. Fiza Zaini pun dia boleh bagi 10. Ustazah. Saya cuba call dia tak dapat. Dia punya phone. Tadi dia pakai nama apa? Tadi dia pakai nama dia. Sebab dia pakai email luar. Sekejap Dia tak sempat bayar bil kot. Ada yang tanya saya macam mana nak dapatkan grid untuk semua ni kan. Yang ini cikgu kena install dekat pergi dekat Chrome Web Store. Dekat situ dia kena install add-on untuk dapatkan gambar grid ni. Yang macam mana saya hantar dekat group tu, ada yang tanya macam mana nak buat gambar susun macam ni kan. Cikgu pergi dekat Chrome Web Store, kemudian add-on. Saya pun baru tahu je tadi.
Tak dapat masuk lagi ya? Tak dapat dihubungi juga. Dah call pun tak dapat. Line dia problem ke? Pak Mani dah sampai rumah ke tu? Pak Mani dah sampai rumah, session 7. Sementara tu cikgu mengisi kehadiran ada dekat chat ni. Cikgu boleh tengok ada yang SPL KPM tu, cikgu boleh isi kehadiran kat situ sementara tu. Ke dia bercakap dia tak sedar dia dah terkeluar? Tak mungkin kan? Okey, saya dah dapat Fiza. Nak reboot balik phone dia sebab dia kata tiba-tiba dia punya ni lari. Sekejap Minta maaf. Assalamualaikum. welcome back. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak faham, saya tak pasti apa yang berlaku. Mobile network saya tiba-tiba hilang. Tiba hilang, jadi dia terputus. UR call pun saya tak dapat nak terima. Mobile network tak ada, so saya sambung semula. Minta maaf banyak-banyak ya. Tak pernah berlaku pula macam ni. Kita tengok tadi tips bahagia ada terima, tenang, lupuskan sesambungan, penyerahan diri, fokus, solusi dan tindakan, don't worry, be happy. Terima kasih tadi, saya tahu tadi Mahani ada call, Zuraidi ada call, minta maaf Kak Fiza tak sempat nak angkat dan nampak miss call tapi network tak ada. So saya teruskan. Okey, terima Terima kasih Zuraidi. Terima kasih ya. Minta maaf semua. Okey, terima dengan ikhlas tu adalah menerima dengan terima kenyataan dengan redha dan ikhlas. Slide yang ketiga tu, Maria. Terima selagi hati dan jiwa menolak, maka semakin jauh kesembuhan akan hadir ke dalam diri. Terima bahawa ujian yang diberikan, keadaan yang kita lalui adalah atas perancangan dan aturan Tuhan. Terima bahawa kita hanya makhluk kejadiannya dan terima bahawa kita ni tiada daya, tiada kuasa, tiada upaya. Hanya dia yang menguruskan kita dan dia yang menggerakkan semuanya di dunia ni. Apa yang saya nak sampaikan di sini, apabila seseorang itu, diri kita, kalau kita tak terima,
kita tak terima kenyataan, hakikat, realiti sekarang dengan ikhlas bahawa apa yang berlaku dalam hidup kita ni adalah yang telah diatur oleh Tuhan, maka kita akan jadi individu yang jadi very defensif, kita akan menolak. Contoh, klien saya ada beberapa klien yang dia sakit kanser, yang mereka telah diuji dengan sakit kanser. Selagi dia tak terima bahawa dia sakit, Tuhan dah bagi ni, bukan dia yang pergi cari penyakit ni. Sakit ni hadir kepada dia sebab diri kita ni tak ada satu orang pun yang tak ada Tuhan atau lalui saat-saat kesukaran dalam hidup dia. Tak ada dalam seseorang pun yang dalam hidup ni macam semuanya selesa je. Kita boleh nampak, macam kita nampak kat media sosial, macam semua orang macam apa yang orang share tu macam best-best je. Takkan orang nak share benda yang tak shock dan tak best. Macam tu juga kita kan. Kita share benda yang membahagiakan kita, benda yang happy. Bila contoh klien saya yang baru-baru ni, yang minggu lepas saya jumpa ni, dia tak boleh terima bahawa dia dapat kanser ni. Jadi dia terus menangis, dia kata dia dah tak boleh tidur malam, dia dah tak makan, dia dah murung, dia dah tak membawa diri dia dekat rumah. Tambah pula dengan PKP ni nak ke mana. Jadi pertama saya buat adalah untuk membawa diri dia untuk menerima. Bila dia mula menerima, dia akan bawa kepada step yang seterusnya, baru dia akan jadi tenang. Okey? Okey. Terima juga, terima bukan terima macam saya dah reda dah dekat bibir mulut saja. Terima adalah terima dengan keikhlasan dari hati, dalam jiwa, menerima bahawa ini dia keadaan sekarang ni, ini dia keadaan aku. Apa saja yang kita lalui, saya tak segan nak cakap lah, saya pernah diuji, contoh saya melalui saat perpisahan, perceraian. So saya kena terima, inilah kenyataan sekarang ni, saya akan jadi ibu tunggal. Saya jadi ibu tunggal. Sekarang taklah, saya dah kahwin semula dah. Maknanya saat itu perkara itu berlaku. Lagi cepat kita melalui proses tu, yang saya tengok kepada mereka yang lalui, dia akan lagi cantik perkara yang dia nak meneruskan, nak move on, orang kata nak move on. Jadi pertama terima apa dalam keadaan sekarang cikgu, terima. Contoh, terima kita sekarang ni dalam keadaan PKP, mau tak mau tu luar kawalan kita. Dah ditentukan Tuhan jadi begini di saat ini, di ketika ini, di waktu ini, di mana kita berada. Kita mungkin ada kat kampung, kita mungkin ada kat bandar, kita mungkin ada di mana, itu dia. Terima, luar kawalan kita. Yang kita boleh kawal, kita uruskan diri kita sekarang. Ya. Yang kedua, tenang. Apa itu tenang? Macam senang sebut tenang, tapi ramai orang tak tenang. Mind dia very busy mind. Banyak benda akan bergelogak dalam jiwa dan juga pemikiran dia. Tenang maknanya membawa diri kepada tenang. Tak membiarkan diri dikuasai oleh pemikiran yang negatif dan kotor. Dan juga tak membiarkan diri dikuasai oleh emosi. Contoh, pernah berlaku, klien dia datang ke PPD dalam keadaan histeria. Dia menjerit-jerit dekat lobi PPD tu. Kerana dia hadirkan diri dia ataupun dah sampai ke muncak emosi dia terlalu tinggi. Pencetusnya adalah apabila timbul konflik dengan seseorang, dengan pentadbir lah katakan ya. Jadi dia hadir tu, saya nampak, saya sukar untuk saya nak bercakap sesuatu dengan dia kerana dia tidak berada dalam keadaan tenang. Diri dia telah dikuasai oleh emosi. Apabila saya bercakap begitu, bukan saya mengatakan bahawa kita kena menolak perasaan kita kena menolak semua berlaku dalam diri kita macam mudah.
Tetapi sebenarnya ingin menyampaikan, apa yang saya maksudkan adalah meraihkan perasaan dan emosi kita, pemikiran kita waktu itu, tetapi kita mengingatkan balik, membawa diri kita untuk, maknanya aku kena tenang. Kalau aku tak tenang, benda ni aku tak boleh selesaikan dengan cara yang baik. Pertama, nak tenang kena terima. Nak terima kena tenang. Jadi dua ni ada perkaitan antaranya. Bila dia tenang, bila saya jumpa klien atau saya lihat kepada diri saya atau orang berjumpa dengan kita, banyak kawan-kawan kita bila dia jumpa, dia ada sesuatu dalam jiwa, dalam perasaan, dalam pemikiran dia nak kongsi dengan kita. Jadi tak bolehlah nak menolak perasaan dan juga pemikiran dia waktu tu. Mungkin waktu tu saja kemuncak yang dirasai. Jadi kita tenang, kita ni mendengar dengan tenang. Bukan kita pula mendengar dengan emosi. Jadi kita nak membantu orang yang sedang bercerita dengan kita tu, dia sedang tak tenang. Jadi kita bantu untuk tenangkan. Okey? Jadi kita tenangkan dengan membawa dia bahawa ini sekarang ni kau sedang lalui perkara ni. Apa yang kau sedang lalui ini adalah apa yang Tuhan dah tentukan pada kau. Pelan-pelan nak cakap. So orang yang dalam keadaan emosi yang tinggi atau orang yang sedang melalui satu trauma, dia baru tahu dia dapat kanser. Bukan kita cakap, tenanglah, macam ni dah Tuhan dah bagi kat kau, nak buat macam mana? Bukan bunyinya begitulah. Dia akan sampaikan dulu perasaan dia, diluahkan, kita raikan. Kita raikan apa yang kita rasai, tapi perlahan-lahan kita bagi ruang masa kepada diri kita. Kita nak tenang supaya kita tidak melakukan perkara yang luar batas. Contoh, pada saya 2-3 tahun kebelakangan ini, saya menguruskan kes-kes cikgu ataupun staff orang dewasa yang dia ada attempted nak suicide. Maknanya dia dah tak rasional, dia dah tak tenang, dia mengikut apa dalam emosi dia, terbawa-bawa, dan emosi itulah menguasai pemikiran dan pemikiran mula di luar batasan, dan mula memikirkan lebih baik aku mati daripada aku hidup, sampai begitu. Dan saya berjumpa beberapa kes dalam kalangan remaja di mana mereka tak tahu macam mana nak uruskan emosi dia, dan mereka mula mengelarkan tangan. Itu dia macam jadi trend pula. Banyak kes yang dirujuk ke pakar psikiatris, remaja dan kanak-kanak ini ada yang membuat perbuatan mengelar tangan. Bila saya jumpa antara klien yang dia menghadapi keadaan ini, mereka cakap, cikgu, mula-mula sakit lah, tapi lepas tu tak sakit. Kita rasa macam dah lega dah. Dia tahu daya tindak nak menguruskan emosi dia dengan cara macam tu. Mungkin dia tengok dekat TV ke, atau mungkin ada kawan dia share dengan dia. Jadi kita kena tengok anak-anak kita yang sekarang ni, sebab saya tengok isu ni macam kadang-kadang anak-anak tak tahu nak menguruskan perasaan dan emosi dia. Jadi kita sama-sama belajar macam mana kita nak membantu anak-anak ini. Dan bila sebenarnya dia orang ni tak ada tempat nak bercerita. Saya dipanggil untuk satu sekolah ni apabila didapati bahawa dia jadi wabak pula. Macam wabak corona pula. Wabak dekat sekolah tu, bila dia ada masalah dia kelar tangan. Berbelas saya jumpa. Saya jumpa seorang dengan seorang, dan salah seorang daripada klien saya itu adalah mak ayah dia kahwin campur. Tapi mak ayah sebenarnya dia mengalami tekanan perasaan kerana mak ayah duduk serumah tetapi dah tak tinggal sebilik dan dah tak berkomunikasi. Sebenarnya mereka dah ada isu, dah ada masalah dari segi perhubungan. Jadi mak kata, engkau ikut aku. Abah kata, engkau ikut aku. So dia jadi keliru. Dua-dua dia sayang, tetapi dua-dua dah bertekak untuk nak ambil dia. Nanti sebab mak tu kerja dengan
syarikat penerbangan, mak dia kerap tak ada bapa bisnes, jadi dia tak ada tempat nak meluahkan. Ya. Jadi dia kata, cikgu, so saya buatlah macam ni, dia kata. Kadang-kadang mak dengan abah pun tak perasan. Yang pertama tadi saya cakap, iaitu tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu semua, apa saja yang kita lalui, kita terima dulu. Kita berada dalam saat yang sekarang. Cuba cikgu-cikgu sekarang, saya nak dalam keadaan yang tenang, cikgu tarik nafas. Hembuskan nafas. Jom kita buat sekejap. Untuk berada dalam keadaan tenang, caranya adalah, salah satu tekniknya adalah mindfulness. Dan bagaimana kita nak buat mindfulness adalah kita, paling mudah adalah kita duduk dalam keadaan selesa. Lepas tu kita tarik nafas. So cikgu, jom kita tarik nafas. Lepaskan nafas. Bila kita tarik nafas, kita rasa kita sedang tarik nafas tu. Maknanya kita menjiwai kita tarik nafas tu. Kita sedar, kita sedut udara masuk dalam badan kita, ke seluruh badan kita, rongga-rongga paru-paru kita mengembang, dan kita lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Kita bawa diri kita berada dalam keadaan sekarang. Maknanya kita aware keliling kita. Kita aware. Kita tengok keliling kita. Kita rasa diri kita. Macam seolah-olah kita berada dalam freeze time. Okey? Paling mudah untuk tenangkan diri adalah duduk diam. Duduk diam. Tarikkan diri. Duduk diam. Tak payah buat apa-apa, hanya fokus kepada diri. Dan tarik nafas, lepas nafas. Okay, dia ada banyak teknik untuk deep breathing ni. Mungkin next time kita boleh buat fokus kepada deep breathing je. Pertama, terima. Kedua, tenang. Ketiga, melupuskan kesombongan. Bila orang tu, dia mengalami sesuatu isu, kenapa dia tidak bergerak ke arah pembaikan ataupun kesembuhan pada diri dia? Yang menghalang pada diri dia adalah kerana masih ada lagi rasa kenapa, keluhan, masih ada lagi question. Kenapa aku pula? Kenapa aku? Kenapa aku tengok orang lain senang? Kenapa aku pula yang susah? Jadi merasa-rasa dalam diri banyak question. Why me? Kemudian yang dikatakan lupus kesombongan tu adalah merasakan diri tu macam hebat. Merasakan diri hebat, merasakan diri tu boleh berbuat segalanya, merasakan dan juga membuang kesombongan tu adalah membawa kepada apa dalam jiwa dan hati kita tu, kalau ada noda-noda atau ada titik-titik hitam, yang orang kata titik-titik hitam di hati kita tu kita kena buang. Dan saya nak sampaikan ni, apabila saya membuat proses ni kepada klien, pada orang yang memerlukan bantuan kita, saya dapati ini isu yang paling banyak. Ada banyak isu unfinished business, iaitu bukan mungkin peristiwa tu berlaku sekarang, peristiwa tu mungkin berlaku dulu, lama dah, masa dia kecil-kecil. Contoh, saya ada klien yang saya uruskan, saya perlu rujuk dia ke pakar psikiatris, dia perlu dapatkan rawatan dari segi ubat. Kenapa? Kerana isu dia dengan ayah dia. Ayah dia. Dia tak melepaskan perasaan tu dan dia masih ada kemarahan dan kekecewaan dengan ayah dia. Kerana dia merasakan ayah dia tidak berlaku adil dan pilih kasih antara adik-adik dan diri dia. Dan dia rasa ayah dia tak beri perhatian sebaiknya kepada dia seperti mana ayah dia beri perhatian kepada kakak, abang dan adik dia. Jadi isu ni melekat terlalu dalam dan terlalu banyak dalam diri dia. Saya tengok isu lain tak ada. Dan isu tu rupanya dalam perjalanan hidup dia, ayah dia macam melebihkan anak lain untuk sambung belajar. Dia tak dibenarkan sambung belajar, diminta bekerja. Diminta bekerja dan semua wang
itu ataupun pendapatan dia adalah untuk adik-adik dia. Dia suka nak buat tu tapi akhirnya dia rasa macam dia banyak korbankan diri untuk keluarga dia. Dan di akhirnya siapa yang datang membantu dia ketika dia dalam kesukaran. Bila melibatkan pula masalah kewangan, perkara tu jadi pencetus kepada perkara yang dia tak lepaskan. Ya. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya minta saya bawa dia ke hospital. Saya sendiri bawa dia ke hospital. Rupanya isu tu dah jadi berpanjangan dan dia tak dapat rawatan, dia cetus balik. Yang dapat dibawa balik kepada saya sebab kawan dia refer dia kepada saya. Macam mana kawan dia refer? Ya? Kawan dia cikgu lah. Dia call saya, puan, saya selalu dekat bilik guru. Ada kawan saya ni, puan, dia selalu cakap, my life is I don't like to be in this life. I lost interest in my life. Dia selalu cakap benda yang very besar impak dia dan very negatif. Dan dia kata lebih baik aku mati dari aku hidup. Jadi bila kawan dia kerak dengar ni, kawan dia bimbang. Jadi kawan dia call saya dan saya minta supaya dia bawa kawan yang dia cakap ni. Jadi cikgu ni dah dapat dibantu. Saya bersyukur sekarang ni klien tu dah semakin baik. Bukan daripada saya ni perantara saja. Kesembuhannya ada apabila dia menyedari bahawa ada sesuatu yang perlu dia lepaskan. Antara noda yang perlu dilepaskan adalah jangan cemburu dengan kehidupan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Perjalanan rezeki dan apa saja yang Allah bagi kat kita dengan orang lain tak sama. Jadi ada hikmah untuk kita, ada hikmah untuk dia. Bagaimana kita nak cek hati kita? Suci ke, tak suci ke apa adalah kita reflect balik diri kita. Bila kita tengok dekat Facebook, kita sakit hati tak tengok dengan kegembiraan, kebahagiaan orang lain. Jadi kita semak dekat situ. Kalau kita rasa, maknanya inilah kegembiraan dia, kegembiraan saya, kebahagiaan dia, kebahagiaan saya. Alhamdulillah Allah bagi kat dia rezeki lebih. Saya mungkin tak ada begitu, tapi mungkin rezekinya Tuhan bagi ke arah lain. Bahagia kita mungkin tak sama. Bahagia dia mungkin kebahagiaan dalam bentuk material, tapi kita mungkin tak ada sampai ke tahap itu. Masing-masing. So, cuma saya nak sampaikan di sini secara rumusannya adalah kita reflect balik, muhasabah balik dalam diri kita. Jangan ada rasa dengki ataupun saya nak pesan dan nak ingatkan diri saya dan cikgu-cikgu dan rakan-rakan sekalian, jangan terlalu sedih. Jangan terlalu banyak mengeluh. So benda tu akan menjadi halangan kepada kesembuhan dan kebahagiaan kita. Atau terlalu banyak kemarahan. Dan saya melihat, saya pergi belajar satu teknik membuang noda-noda ini. Cikgu saya ni seorang profesor, dia cakap, dan yang kami ikuti kelas ni, antara black spot yang paling mendalam ke jiwa kita adalah dendam. Dendam. Orang yang simpan dendam, marah atau kecewa yang terlalu dalam, jiwa dia macam hati dia terguris terlalu dalam. Ambil masa nak healing. Ambil masa bukan tak boleh heal, dia kena sedar apa berlaku. Ini. Yang keempat, yang pertama tadi terima, kedua tenang, ketiga lupuskan kesombongan, yang keempat adalah penyerahan total. Penyerahan total ni adalah kita pandang diri kita dengan Tuhan kerdil, kita tak ada apa-apa. Penyerahan total ini tuan-tuan adalah apabila saya kata dekat diri saya dan saya cakap kat klien, dia kata dia bimbangkan tu, dia bimbangkan ni, boleh ke puan kalau saya dah berpisah, saya boleh ke hidup seorang, saya ni lah ni. Maknanya dia terlalu memikirkan yang akan datang, padahal dalam hati dia dah tahu dah apa yang dia nak buat. So macam kuranglah, penyerahan tu macam tak cukup 100% lagi. Penyerahan diri adalah secara bulat. Maknanya
aku serah segalanya hidup aku ni. Sebab kelip mata kita, gerak tangan kita, lancar bibir kita, nafas kita, semuanya hak dia dan dia yang gerakkan. Kita tak ada apa-apa, so kita kembalikan balik pada dia. Yang Tuhan bagi untuk kita buat pilihan, kalau pilihan A, dia jadi A, pilihan B jadi B. Jadi kalau kita belum ada ketetapan, kita serahkan balik pada dia, dia akan bagi jawapan pada kita. Ya? Jiwa raga kita hanya bergantung kepada Tuhan. Sebab yang menggerakkan kita adalah Tuhan, yang kita digerakkan adalah Tuhan yang menggerakkan kita. So saya nak sampaikan, pilihan yang ada dalam kawalan kita adalah diri kita pun digerakkan, tapi Tuhan masih bagi choice untuk kita nak pilih nak ke mana. So mana yang kita boleh fikirkan, kita boleh in our control lagi, kita buat pilihan. Yang mana kita tak boleh nak buat, contoh datang corona ni, apa yang boleh kita buat adalah kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga apa yang telah dibagikan panduan untuk kita. Tapi kita tak boleh nak kawal. Penyakit tu dah datang. Tak boleh nak kawal tu. So kita serah balik kepada Tuhan. Tak payah fikir panjang-panjang. Benda tu akan jadi mudah. Hidup ini mudah, bukan susah. Tapi kita yang susahkan. So yakin sepenuhnya dan sebulat-bulatnya. Kalau kita masih ada 50-50 tentang sesuatu yang kita nak putuskan, jawapannya kita kena berbalik kepada Tuhan. Nanti dia akan sampaikan. Berbalik kepada Tuhan tentang hingga dia bulatkan hati kita. Ada seorang klien, 3 tahun yang lepas, yang saya cerita dengan tuan-tuan ni sebagai panduan, bukan nak menghaitkan sesiapa ya. Seorang wanita, dia masih muda, baru dapat anak dia mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan. Dia jumpa dengan saya sebab dia kata, Puan, saya hanya nak meluahkan kepada Puan apa yang saya berlaku. Mungkin selepas ni kita boleh bincang apa yang Puan boleh bantu saya. So saya kata, okeylah, teruskan apa yang you nak sampaikan. Puan, saya dah buat keputusan. Saya dah ada keputusan. Saya dah bulatkan hati saya. Tuhan dah bagi jawapan kepada saya untuk saya berpisah dengan suami. Saya kalau boleh, orang datang berpisah ni, saya akan nak terus tak berpisah. Saya akan nak tahu juga apa yang berlaku sebenarnya. Mungkin boleh diselamatkan lagi. Saya akan jumpa kedua-dua belah pihak. Tapi dia kata, Puan tak perlu jumpa suami saya. Saya tak setuju. Saya tak benarkan Puan jumpa suami saya sebab saya dah buat keputusan. Sekarang ni saya just nak teruskan, dia kata. So saya kata, apa yang berlaku adalah suami tu tidak bertanggungjawab. Suami tu tidak bekerja dan suami ambil dadah. Suami ambil dadah dan aktiviti tu dibuat di rumah dia. Dia ada anak kecil, anak tu anak perempuan. Dia bimbang tentang keselamatan anak dia dan dia bimbang keselamatan diri dia. Dan dia rasa dia dah tak boleh nak bantu lagi suami dia. Dan dia bagi tahu, saya dah cuba Puan, tak boleh. Dia dah addicted. Jadi saya serahkan kepada keluarga lah, tapi kurang dapat sokongan daripada keluarga. Jadi dia kata, dah sampai masa untuk saya menguruskan diri saya, selamatkan diri saya dulu dan anak. Sebab saya ada anak, Puan, kalau apa boleh jadi. Dia dengan kawan-kawan dia, sebab dia terjumpa kat dalam rumah tu. Kalau polis datang, dengan dia. Saya cakap dekat dia, macam mana you buat keputusan? Lepas tu dia kata, Puan, saya jumpa Puan ni bukan dia macam benda tu baru berlaku, dah lama. Saya cuma macam, saya nak sampaikan pada Puan yang saya boleh ada kepercayaan, saya cerita, saya lega dan saya, kemudian kita orang bincang macam mana strategi tindakan dia. Dalam kaunseling, tindakan tu bukan dari saya, tindakan tu dari klien. Kita hanya melalui proses saja ya. Jadi ini dia share dengan saya. Dia kata, Puan, saya buat solat. Saya buat solat istikharah. Kemudian saya buat solat taubat. Saya buat solat istikharah dan saya buat solat hajat. Lepas tu dia kata, saya terdengar dalam sesuatu, dia kata,
saya terdengar di mana dia kata lepas saya buat solat, saya bermunajat, saya duduk hanya diam, dia kata, kemudian saya ambil Quran. Lepas tu buka mana-mana halaman. Dia kata bila dia buka mana-mana halaman tu, dia kata dia ternampak dalam satu ayat. Ayatnya adalah Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Di situ memberi satu macam jawapan kepada dia bahawa dia kena ambil tindakan sesuatu. So sebab lepas tu dia datang jumpa saya. Dia teruskan. Sebelum nak teruskan, saya kata ni kena hati-hati sebab suami you, dia bila orang drug addict ni, dia tidak dalam keadaan yang rasional. Dia bila dikuasai oleh dadah tu, dia akan buat tindakan yang irrasional. Boleh memberi masalah keselamatan kepada diri dia. Saya kata slowly you kena bagi tahu keluarga. Keluarga tak tahu lagi apa berlaku kepada dia. Dia kena maklum pada keluarga sebab sokongan keluarga yang nombor satu. Kalau tak ada sokongan keluarga, mungkin daripada rakan. Ada klien, dia tak dapat sokongan keluarga tapi dia dapat sokongan daripada kawan-kawan dekat sekolah. So, tapi klien ni dia dapat sokongan yang baik daripada pihak keluarga dia, daripada abang dia. So, slowly dia ambil tindakan, berlaku perpisahan sebab dia bimbang nanti anak tu suami dia akan cuba untuk nak dapatkan, ya, sebab kecil lagi. Perkara tu dapat diuruskan dengan baik. Saya bersyukur alhamdulillah, bukan daripada saya, maknanya daripada apa yang Allah permudahkan urusan dia. Yang pertama tadi adalah terima, nombor 2 tenang, nombor 3 lupuskan kesombongan, nombor 4 penyerahan total kepada Tuhan, nombor 5 fokus. Apabila kita dah melalui saat tenang, saat terima, saat penyerahan, saat membuang segala kesombongan dalam diri kita, maka Allah akan bagi dan kita boleh bawa dari diri kita untuk fokus kepada diri kita. Fokus kepada diri adalah I love myself. Orang lain tak boleh jaga diri kita. Kita kena jaga diri kita. Kita kena jaga amanah yang Tuhan dah bagi kat kita ni. Allah bagi jasad, organ, Allah bagi akal, pemikiran, Allah bagi perasaan dan Allah bagi kebolehan untuk kita nak bergerak. Jadi kita kena jaga tu. So nombor 1, menjaga kesejahteraan diri bukan bermakna ada cikgu bila saya buat ladak dia kata bukankah itu macam selfish? Saya kata bukan selfish. Selfish tu macam you ambil semua kepentingan you pijak kepada orang lain. Kita bukan nak ambil kepentingan orang lain. Kita nak menjaga diri kita. Kita jaga diri kita. Bukan sampai kita menolak tanggungjawab kita, tak. Kita menjaga kesejahteraan diri kita. Kita tahu keupayaan dan kebolehan dan kemampuan kita sampai setakat mana. Fokus kepada diri adalah fokus. Apa yang berlaku dalam pemikiran aku sekarang? Adakah aku tenang? Adakah aku berserabut? Adakah aku macam mana? Fokus kepada perasaan. Apa aku rasa? Fokus kepada apa aku tengah buat tindakan. So 3 perkara. Fokus kepada pemikiran, fokus kepada emosi, fokus kepada tingkah laku kita. Sebab bila kita fokus baru kita sedar. We aware what we doing now. What we have done. What we thinking. What we feeling. How is our feeling? How is our thinking? Because kalau kita tak tenang, kepala kita ni, pemikiran kita ni dipanggil busy mind, berserabut, banyak benda. So kita boleh kapal lah. Kita boleh kosongkan pemikiran kita. Allah bagi so powerful. Akal kita ni Allah bagi very careful. Very powerful. Okay? Fokus kepada diri adalah sayangi diri, love yourself. Fokus kepada saat dan ketika ini. Saat dan ketika ini supaya kita bersyukur. Ya Allah, saat ketika ini ada anak-anak depan mata. Ada diri aku. Ada kekuatan lagi. Tak ada aku melalui saat macam orang lain. Yang saya sampaikan tu, saya sampaikan contoh. Klien saya dapat kanser. Kita tak lalui saat itu. Kita berempati dengan dia, tapi Allah tak uji kita itu.
Allah uji kita yang lain. Saat ini kita macam mana? Ketika ini kita macam mana? Supaya fokus tu lama-lama nanti kita akan merasakan Tuhan akan bimbing kita. Dia akan bagi jalan. Dia bukan kata sebab Allah ni atau saya Muslim sebab Tuhan, bila dia datang, dia tak boleh nak bercakap dengan kita. Mungkin orang lain jadi perantara. Jadi sesiapa saja yang Tuhan pertemukan itu adalah perantara. Dia nak sampaikan sesuatu. Sebab tu kita kena be aware dengan siapa yang datang bercakap dengan kita. Kalau cakap tu macam dia nak menegur kita, tapi mungkin ada cara baik, ada cara tak baik, kita anggap something yang mungkin nak disampaikan. Ambil yang baik-baik. Ya. Jadi setiap pertemuan tu ada hikmah dia, ada sebab dia. Kadang-kadang jawapan tu datang daripada contoh saya kata, Puan, anak saya cakap macam ni. Ma, kita orang dah tak kisah dah, Ma. Baba bukan selalu dengan kita pun. Lepas tu saya kata, bukanlah pegang kepada keputusan anak tu, tetapi bukankah sesuatu yang disampaikan oleh anak kita itu patut kita bawa kepada fikiran. Ataupun anak cakap, Ma, bila adik cakap, macam tak dengar je. Macam tak dengar je. Kadang-kadang kita tak fokus. Kita fokus kepada phone. Kita tak fokus yang anak tu sedang nak bercakap dengan kita. Tu yang dikatakan fokus. Fokus tu kita melalui saat sekarang. Sekarang ni kita dengan siapa? Sekarang you all dengan saya. So you dengar apa yang saya nak sampaikan sebab you fokus tu dari hati you, perasaan. Perkara tu akan sampai dalam kejiwa you. Saya nak sampaikan. Orang yang dia tak tenang, dia ada keserabutan, dia susah nak fokus kepada keadaan, fokus kepada diri dia, fokus apa yang dia lalui. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak fokus, kita tak tenang, kita beremosi keterlaluan, maka keluarlah ayat-ayat, kata-kata yang tak sedap didengar oleh rakan, tak sedap didengar oleh keluarga, anak-anak atau isteri atau suami. Jadi saya mohon tuan-tuan dan perempuan, sayangi diri sendiri. Macam mana? I love myself so I love others. I love myself so I can take care of others. I love myself so I love orang lain pula. Nombor 1 terima, nombor 2 tenang, nombor 3 sombong, nombor 4 derhaka, nombor 5 nombor 6 solusi. Bila kita dah lalui semua perkara itu yang 5 kita akan dapat jawapan, kita akan dapat strategi, kita akan diberikan ruang, kita beri ruang pada diri kita. Di sini nanti kita akan dapat apa solusi tindakan aku ya. Contoh, saya ada klien mengalami masalah keberhutangan ya, hingga hilang rumah, hingga waktu di saat saya jumpa dia tinggal dalam kereta. Dia tinggal dalam kereta dengan anak dia. Saya tak terfikir sampai betul sekali suka. Saya pun pernah rasa suka, cikgu pun pernah melalui saat suka tu ya. Saya pernah jumpa cikgu kita yang duit dia cukup untuk nak isi minyak, untuk dia datang tempat kerja je, ataupun bagi anak dia makan. Sebab dia tak berada di kantin sekolah, dia jarang berada di kantin sekolah, hingga kan orang lain bercakap-cakap keras sumbang lah, itulah. Tapi tak ada orang datang tanya, tak tanya, tak ada datang ke kantin dia. Kenapa you tak datang ke kantin? Jom kita makan sama-sama. Orang yang dalam kesukaran hidup, dia malu nak sampaikan kepada kita. Jadi jangan judge orang. You tak tahu hidup orang macam mana. Ya, kita tak tahu hidup orang macam mana. Orang tak tahu hidup kita sebenarnya macam mana. Kita je yang tahu hidup kita macam mana. Dan orang yang paling dekat dengan kita je yang tahu. So kalau kita pernah rasa susah, atau kita sekarang ni ada mudah, kita ada kesenangan,
Jangan tak bantu orang lain. Buat kebaikan dan beri manfaat kepada orang lain. So, solusi dan tindakan ni adalah ambil tindakan, berjuang untuk diri. Ikhtiar. Allah kata kena usaha. Bukan hanya bertawakal. Berjuang untuk hidup diri jadi kental kerana perjalanan hidup ni Allah bagi pembelajaran. Tuhan bagi pengajaran. Tuhan nak minta kita fikir, what is the meaning yang I bagi kat ini, fikir. Okay? Lebih tahu apa yang nak dibuat, rupanya dalam tempoh fasa ni nanti you akan rasa macam, you akan rasa akhirnya tinggal kita dengan Tuhan. Sebab orang lain tak akan duduk dengan kita untuk selesaikan semua masalah kita. Semua masalah isu cabaran, kita yang lalui. Kita yang lalui. Kita yang cari jalan penyelesaian. Slide yang ke-6. Maria, ke-6. Lepas fokus ke-6 tu. Okay. Maka kita akan lebih tahu apa yang boleh dibuat. Rupanya tiada sesiapa, hanya tinggal diri dan Tuhan. Dan juga lahirlah jawapan dan ilham. Bila kita dah tenang, kita dah terima, kita total surrender, kita dah mula fokus. Dekat situ nanti ada datang idea, ilham, jalan. Allah pertemukan dengan orang yang boleh bantu kita. Kita kena yakin itu. Ya. Saya tak sampaikan ni sebab macam Puan, macam point ni macam point ni daripada kita ambil buku ke apa. Sebenarnya point ni yang saya tak share adalah sebab saya dah lalui. Saya dah lalui. Saya dapati kalau kita lepas ni, saya bantu orang untuk melalui proses ni. Dan saya tengok lepas tu macam berlaku kesembuhan dan dia capai kebahagiaan dia sendiri. Bukan saya hanya perantara. Bantu dia sebab kita dah nampak, kita dah lalui jalan. Macam contoh saya duduk kat Penang, saya asal Penang. Daripada PJ nak ke Penang, saya tahulah jalan. Jalan dah berpuluh tahun lalu jalan yang sama. Jadi bila orang nak pergi Penang, saya bolehlah pergi tuan-tuan. Tak pergi jalan mana. Macam itulah maksudkan. Habis solusi adalah yang ke-7. Akhirnya nanti, tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu sekalian dan rakan-rakan yang dikasihi kerana Allah Ta'ala. Berlaku yang saya letak Don't Worry Be Happy ni ada cerita dia. Saya bertemu dengan seorang profesor dalam satu kursus. Kursus tu, saya yang bagi kursus tu. Dan peserta saya ni seorang profesor. Saya pun macam, Allah, segannya nak bagi. Tapi saya macam, saya kata, saya kena kenal orang ni. Sebab dia nak belajar, kan. Kemudiannya, Prof ni kalau dia bercakap, saya buat satu aktiviti dalam kumpulan dan dia letak dia, don't worry, be happy. Lepas tu kalau cakap dengan dia kan, Nurul Fiza, saya kalau itu saya minta dia orang panggil saya Cikgu Fiza, jangan, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Ingat lagi wajah dia. Lepas tu, Nurul Fiza, kalau you faham hidup ni, you takkan rasa susah hati pun sangat. Tak rasa susah hati lah. Keterlaluan ke macam mana, kadang-kadang kita datang juga susah hati tu. Tak adalah nak tolak, happy je memanjang kan. Dia cakap dekat saya, Fiza, kalau you faham hidup ni, Allah ni tak sukar kalau kita faham apa yang nak disampaikan dalam kitab dia. Dan kalau kita faham apa yang dia nak beri sesuatu kepada kita, tentu kita tak rasa sukar sangat nak melalui. Lagipun tempat ni sementara, Fiza, dia cakap macam tu kat saya. Ayat dia, kata-kata dia tu amat memberi impak lah kepada saya. So saya letak di sini, don't worry, be happy. Sekarang saya faham maksud dia tu adalah, tuan-tuan dan puan, don't worry, be happy. Jadi cikgu-cikgu, kita laluilah saat perjalanan momen kita ni dengan memahami tentang diri kita dan dengan memahami dan mengenali Tuhan kita. Saya nak ingatkan diri saya dan juga rakan-rakan sekalian,
Yang dulu dah berlaku dah. Yang lepas-lepas itu adalah kenangan yang Allah bagi kat kita. Perjalanan yang kita raikan, yang kita dah lalui itu sebagai memori. Yang akan datang, sebab saya dah jumpa kita ni, dan saya dah jumpa mereka yang dia rasa ada kebimbangan dan kerusingan yang tinggi, tak kerana selalu dia mengimbau benda yang lepas hingga jadi tekanan perasaan pada dia, ataupun dia terlalu memikirkan yang akan datang, dia terlalu bimbang yang akan datang, hingga kan dia lupa nak meraihkan momen dia sekarang. Jadi saya nak ingatkan diri saya, tuan-tuan dan perempuan, yang penting adalah sekarang. Sekarang Allah masih panjangkan umur kita. Allah bagi kat kita banyak nikmat dan rahmat yang Allah bagi, Tuhan bagi kat kita. Mensyukuri apa yang Tuhan dah bagi sekarang dan berbuat kebaikan dan beri manfaat kepada orang lain, kerana itulah ganjaran terbesar yang Allah akan bagi kepada kita, kerana amal ibadah kita untuk kita. Tuhan tak perlukan apa-apa dari kita. Dia hanya nak kita berkasih sayang, berbicara dengan dia, kenal dia, raikan dia, iktiraf dia. Dia tu Tuhan. Ya? Jadi yang dulu hanya kenangan, yang akan datang adalah mimpi dan impian kita. Bukan saya kata jangan merancang, kita kena buat planning juga, tapi jangan terlalu dibimbang-bimbangkan. Ya, kerana ada orang dia terlalu bimbang yang akan datang sampai dia tak merasai saat sekarang. Lepas tu saat tu akan berlalu, momen yang akan berlalu. Saat sekarang kita PKP, kita ada dengan keluarga kita, raikan benda ni akan berlalu, benda ni akan pergi. Bila pergi kita macam, kalau kita tak meraihkan, kita tak be in this moment, kita akan macam, apa yang aku dah buat ni dulu tu? Maknanya kita tak meraihkan saat itu. Saat ketika kita duduk makan bersama keluarga, anak-anak bercerita, bersembang, bawa diri you berada di ketika itu, bukan diri you, pemikiran you, perasaan you kat tempat lain. Ya, jadi saat-saat yang kita lakukan, kita membawa kesedaran pada diri kita, awareness bahawa where I am now, I dekat mana sekarang. Oh, saya sekarang sedang makan dengan keluarga, merasai gelak ketawa, tanya anak-anak, jokes dengan dia orang. Saat itu seolah-olah you macam freeze the time. Wow, saat ni bestnya, saat ini. Dia jadi memori kepada anak-anak kita. Bila besok kita dah tak ada, anak-anak kita akan bercerita. Dulu kan, dia akan cerita ke anak dia. Dulu ada tahun 2020, atuk dengan nenek, dengan abah, semua kena duduk kat rumah. Lepas tu kita makan-makan, atuk cerita ni, nenek cerita ni, dia akan cerita kat anak dia. Sebab tu dia macam macam tak habis. Kita ni macam hidup lagi. Kita dah tak ada tapi kita macam hidup lagi. Kerana anak-anak orang sekeliling kita, dia meraihkan kehadiran kita walaupun kita dah tak ada. Don't worry, be happy adalah meraihkan saat ketika ini, nikmati syurga yang Tuhan bagi sekarang. Syurga neraka kita yang pilih di dunia ni, syurga. Kalau kita nampak dunia ni macam syurga, maka jadi syurga. Kita nampak di rumah kita macam syurga, jadi syurga. Bahagia tu dalam hati kita. Kan, nikmati apa yang syurga indah dari Tuhan. Jangan sambungkan rumah orang lain dengan rumah kita. Oh, aku nak menikmati rasa syurga bila aku dah ada banglo. Alamak, bila pula tu? Jadi, apa yang ada sekarang? Syukur dengan apa yang kita ada sekarang, nikmati, syukuri, rasai, nikmat dalam keadaan berada dalam keadaan sekarang. Yang baik dari Tuhan, yang buruk dari Tuhan, kerana Dia saja yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Maria, buka balik slide yang kedua tu.
lagi satu yang nombor 2 yang ada semua tak atas. Okey. Okey, ya tu. Maria tu. Okey, terima kasih Maria. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, semua yang hadir dalam slot bersama dengan kami ini, saya ingin recall tadi untuk merasai kesembuhan dalam diri dan merasai bahagia, kita sama-sama menerima apa yang telah diberikan ketetapan kepada Tuhan. Kita membawa diri kepada ketenangan, iaitu fokus kepada pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku kita. Tenang, bawakan diri kita bertenang, kita withdraw diri kita, berdiri itu dalam berlama-lama ya, menyendiri itu untuk nak tenangkan diri. Kita buang segala keakuan dalam diri kita, keangkuhan, keegoan. Lupuskan kesombongan adalah melupuskan keegoan. Kalau tuan-tuan tengok ya, ada orang kita sekat dekat sini, tuan-tuan tengok keliling tuan-tuan tengok diri kita sendiri. Ada orang dia tak sampai yang itu, dia tak sampai ke lupuskan kesombongan. Dia jadi tak cantik, boleh nampak diri dia dengan kita, ya. Dan keempat adalah total surrender, penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Kelima adalah fokus, I love myself. Keenam adalah mencari solusi dan tindakan. Dan ketujuh adalah merasai, menikmati hasil impak dia adalah bila kita melalui semua di atas tu, kita akan rasa lebih bahagia dan gembira dengan hidup apa yang kita dah lalui sekarang. Dan sesuatu yang luar biasa adalah bukan yang mustahilnya adalah pada diri kita, tapi tidak mustahil kepada Tuhan. Bila Tuhan nak bagi, dia boleh bagi. Jadi kita kena yakin yang mustahil tu hanya pada kita pun. Saya lah mungkin nak buat ni, nak buat itu, ada batasan, tapi tak ada batasan kepada Tuhan. Jadi bila kita lalui satu-satu ini, saya tidak macam satu jaminan, bukan jaminan dia bukan mutlak. Saya cuma menyampaikan apa yang diilhamkan oleh Allah dan juga apa yang telah dilalui, bahawa bila kita dah lalui saat itu, Allah akan bagi makbulkan. Kalau dia tak makbulkan, kita yakin belum sampai masanya. Dia akan bagi pada masa yang paling tepat. Paling tepat. So anugerah dia akhir sekali adalah anugerah rasa tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Maknanya Allah nak, kalau nak datang kepada dia dengan hati yang tenang, nak capai tenang, bagaimana kita bersihkan jiwa hati kita. Tetap, saya masih belajar lagi dan masih nak belajar lagi, masih dalam proses belajar lagi. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi sedikit ilmu, memberi sesuatu yang boleh difikir-fikirkan. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang kurangnya adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Jika ada silap salah saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu sekalian, saya mohon maaf. Saya mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan, keceriaan, agar tuan-tuan, cikgu-cikgu semua bahagia, ceria, sihat, seluruh keluarga seluruhnya, ya. Kita lalui saat ini dengan tenang, ya. Saat kita PKP ni kita lalui dengan tenang, kita susun jadual kita, ya. Saya share sikit macam mana saya buat. Jadi dalam tempoh seminggu saya ada macam jadual, pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa. Memang kadang-kadang tu ada juga yang tak terikut secara mantap dan plan untuk sehari tu buat apa, dan list out apa yang kita nak kena. Contohnya sekejap ya, sekejap saya share.
saya memang setting di ruang bilik saya ada setting untuk tempat bekerja. So kita letakkan apa checklist kerja kita nak buat, apa tindakan kita nak buat. So ada suasana lah kita cari suasana sikit lah kalau kita nak saya kalau nak bekerja kena ada suasana ruang nak bekerja. So saya share itulah ya tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu semua. Saya minta maaf kalau ada yang tak berapa cantik dari segi penyampaian ataupun saya nak buka ruang kepada soalan ataupun perkongsian ataupun refleksi. Boleh on mikrofon, nanti tanya apa-apa yang mungkin tuan-tuan nak bertanya, nak sampaikan ke, nak kongsikan ke. Zuraidi? Ya, saya. Ada apa-apa nak sampaikan? Ada soalan? Tak ada, Kak. Terima kasih banyak-banyak, Kak. Puan Ras- Roziza, Ya? saya nak minta laluan sekejap. Saya nak mengucapkan selamat datang kepada Puan Rosilah binti Kapeh daripada PPD Timur Laut. Ya, Puan tolong on sikit video tu. Kalau yang ada yang cikgu-cikgu yang masih ingat pada Puan Puan Rosilah binti Haji Kapeh. Ni. Kak Rosila mana? Ada kat situ. Nama dia ada, tak tahulah dia kalau dia hilang pula. Puan Rosilah. Alamak. Tadi nampak macam dia. Mungkin dia malu tu. Tak apa. Kak Rosila. Okey, kita tanya Zuraidi sikit. Zuraidi? Ya, saya. Okey, boleh bagi sedikit reflection tentang apa yang telah disampaikan 7 tips kesembuhan dan bahagia tadi. Apa yang you rasa? Rasa bahagia lah tu. Ya, betul. Rasa bahagia. Taklah, bila dengar ni rasa macam mana? Ataupun Sebenarnya kan apabila kita kerja macam ni, kita rasa tertekan tau apabila kita tak dapat pergi ke pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Tapi apabila ada 7 tips bahagia ni memang rasa tenang lah sikit. Bolehlah nak bernafas sikit. Alhamdulillah. Dia boleh bawa ke mana-mana pun. Yalah, bila kat pejabat kan bisa pun terasa sebab selalu bila kat pejabat boleh bersembang, jumpa Yus, jumpa Nani, jumpa Zuraidi, jumpa Mahani. Betul tak Cik Kamal? Tambah pula kita kerja memang hari-hari kena jumpa orang. Saya kalau tak jumpa manusia saya stres juga. Cik Kamal, apa reflection yang Cik Kamal boleh berikan? Ataupun rumusan, penambahan? Okey, bagi saya perkataan bahagia tu dia terlalu subjektif. Punca utama kenapa kita tak bahagia bagi saya sebab kita tak bersyukur. Kunci hidup bahagia yang penting yang penting kita kena bersyukur. Lepas tu kita jangan sesekali bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Biarlah mereka bahagia dengan cara hidup dia, kita bahagia dengan cara hidup kita. Betul. Jadi kehidupan kita sekarang, kalau kita bersyukur, kita senang dan bahagia tu akan datang dengan sendiri. Kesimpulannya bagi saya jalani hidup ni dengan menikmati setiap kurniaan yang diberikan dan bersyukurlah, hidup kita pun jadi tenang dan bahagia. Dengan syukur pasti kehidupan kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Betul Cik Kamal. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Kamal. Sama. Mahani, ada apa-apa nak tambah? Sama lah, cuma saya suka share satu perkataan, jangan dihitung nikmat apa yang belum kita perolehi, tapi syukurilah apa yang telah sedang kita perolehi. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Sama Kamal cakap tadi lah, yang kita jangan fikir apa yang kita tak dapat, kita fikir kita buat yang terbaik. Apa yang kita ada. Bersyukur, konsep bersyukur dan konsep beriman. Orang kata jangan pandang ke atas je kan, kena selalu pandang ke bawah kan. Bawah. Ya.
Okey, terima kasih Puan Mahani. Terima kasih Maria, Puan Nur Hafiza. sama-sama. Terima kasih. Maria, ada apa-apa penambahan ataupun rumusan atau reflection? Okey, saya nak bangun sebenarnya ni macam standing ovation lah sebenarnya untuk ceramah kita. Ya, kemudian saya rasa sangat-sangat terharu atas pelibatan dan usaha yang guru pemulihan saya pada hari ini yang dah bagi kepada saya. Kemudian sangat-sangat terima kasih sebab persudian mereka menempuh halangan untuk turut serta pada tengah hari ni lah Jadi untuk menemukan apa yang Puan Nur Hafiza dah bagi tadi, ada 7 tadi. Jadi 7 tu mesti dilaksanakan. Tak boleh skip satu pun Puan Nur Hafiza. Tak boleh nak cut satu pun kan? Tak boleh. Saya tak boleh lah kan? Ini bukanlah macam satu yang mutlak. Macam tadi Cik Kamal kata bersyukur, jangan dibanding-bandingkan. Itu ada yang saya sebut dalam fokus ni. Saya cuma ini sebagai macam panduan lah Maria. Ya, panduan. Kalau panduan daripada melalui pengalaman yang kita dah lihat bagaimana orang lain lalui, bagaimana kita lalui. Cuma yang penting adalah yang tadi itulah, jangan sombong lah. Itu satu. Itu pada jangan sombong Tapi Jangan sombong. Muhammad Syah mesti buka dia punya mic. Dia nak bercakap ke Muhammad Syah? Ya, siapa? Cikgu Muhammad Syah. Ya, Cikgu Syah. Syah. Silakan. Cikgu Syah. Okey Cikgu Syah, tolong ada penambahan. Silakan. Ya. Ya. Tak berapa dengar. Apa dengar? Okey. Berdasarkan ya. Ada? Tak, dia macam tengah lampu kot. Cuba cikgu buka sekali dengan kamera. Kau lebih jelas lagi. Kurang-kurangnya kami boleh baca bibir, gerakan bibir. Sebab tak jelas, hilang-hilang cikgu punya ni. Cikgu guna phone ke? Ada. Jelas ke? Tak berapa jelas. Kamera tak boleh buka ni. Buka dah. Kalau tak boleh buka not found ni. Ataupun Kak Fiza tolong slide tu tolong itu kan biar kita boleh tengok siapa cakap dia appear. Silakan Maria. Ya, dengar. Ada Dengar, suara tu tapi dengar. Silakan teruskan. Okey, baik. Berdasarkan 7 tip tadi adalah salah satu bagi saya panduan yang berguna, yang baik. Cumanya bila kita ikut panduan tu, kita rasa diri kita sesuai lah digunakan. Cuma bila keluar, something yang membuatkan kita rasa geram, rasa marah. Contohnya, bila kita keluar nak pergi beli barang, keluar kan? Okay. Bila beli barang keluar, kita tengok ada lagi yang jenis degil pada PKP. Yang degil PKP, yang naik motor ramai-ramai, yang naik kereta ramai-ramai, yang beli barang ramai-ramai, yang buang sampah rata-rata. Jadi benda-benda macam ni lah yang menjejaskan mood kita sebenarnya. Kita rasa konflik dalam diri kita sebab ada lagi yang degil. Betul tak? Betul, Cik Syam, ada yang kita boleh kawal, kita boleh tegur, ada yang kita tak boleh nak tegur kalau dah ramai sangat, macam mana nak tegur? Kena buat report je lah. Kalau ramai sangat. Actually saya dah buat report sebenarnya. Tapi bila yang report ni, kita kesian juga kepada PDRM, KKM, semuanya. Semuanya kita tak faham macam mana orang lain tu yang ada anak-anak yang dibiarkan keluar berjalan-jalan, yang ada family bawa pergi shopping mall sekali, beli barang. Jadi benda-benda macam ni rasa menjejaskan kebahagiaan dalam diri kita. Sebab tu kadang-kadang tu saya harapkan ilmu-ilmu macam ni disampaikan semua orang, tak kira bukan setakat guru pemulihan kepala pertama. Ilmu macam ni kita share. Ya.
Siapa yang apa Tuhan pertemukan, maknanya itu rezeki untuk kita nak sampaikan. Betul tak Cikgu Syah? Betul. Perkara ni saya ada share dalam Facebook saya, tapi kalau benda tu tersebar sampailah. Ada orang dia sampai tapi pun ada yang tak faham juga kan? Kesedaran tadi saya cakap tadi, kesedaran pada orang yang Satu berkenaan. lagi Puan yang selalu mengganggu saya, bila kita pergi beli barang kan, jarak sosial 1 meter tu tak diamalkan. Jadi kita nak kena marah dulu, nak kena sound dulu, barulah dia bergerak sikit. Jenis yang tak kerti bahasa ni. Betul. Betul ada. Ada. Cik Syah. Ya. Cik Syah, saya nak pesan. Saya kata tadi Cik Syah, yang fokus kepada diri tu, fokus kepada diri, I love myself, jaga diri sendiri dulu. Betul. Jadi Cik Syah, jangan terkesan atas tindakan orang lain. Jangan terkesan. Sebab kita sayang kita, jangan sampai emosi kita tak habis dekat pasar, dekat mall, balik nanti anak kita yang terkesan. Betul tak? Betul. Jadi kan saya faham sebab saya pergi beli barang di pasar. Kalau di pasar memang tak ada 1 meter punya. Jadi I love myself. Saya dah nampak dah apa yang saya nak ni. Saya tengok hari, saya tengok masa yang tak ramai sangat orang. Kita yang jaga diri kita. Kita yang menjarakkan diri kita. Kita yang jaga emosi kita. Kita yang jaga apa dalam fikiran kita. Puan Rafiza, cara saya bila saya ada tak amalkan 1 meter ni, saya pergi jumpa orang tu direct, saya nasihatkan dia. Lagi saya tak nasihat, saya tak bahagia. Cik Syah, Ya. cakap I love myself. Aduh. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Okey Cik Syah, jaga diri. Apa yang disebutkan oleh Cik Syah tadi itu sebenarnya sebahagian daripada norma baru lah. Kan? Norma baru yang sebetulnya dah jadi kebiasaan. Kan? Sekarang kita macam contohnya mengaji secara online ni, semua norma baru. Tapi untuk peringkat sekarang ni patutnya jadi kebiasaan. Kan? Betul tak? Ya. Semua ada juga macam pembelian online. Semua orang ada selamat ke nak beli online ni semua. Tapi itu semua norma baru yang dah jadi kebiasaan. Jadi mungkin ambil masa untuk social distancing tu akan jadi kebiasaan. Tetapi ambil masa. Kita kena bagi peluang pada orang lain untuk mengamalkan seperti mana kita lah. Betul tak Puan Rafiza? Betul juga, cuma sekarang ni kadang-kadang bila dah sampai fasa ketiga ni, orang dah ambil mudah. Ada orang akan ambil mudah. Kalau kita boleh laksanakan tanggungjawab, dia macam ni. Kita sampaikan di peringkat kita, kalau boleh laporkan. Ya? Itu tindakan yang kita boleh ambil. Kalau orang lain dah tak boleh kita kawal, maknanya kita kena kawal diri kita je lah. Sampai satu peringkat bila dalam konflik, contoh konflik wabak ni, at the end kalau kita tengok movie, anak-anak suka duk tengok movie sekarang, movie yang macam How to Survive. At the end of the day nanti masing-masing akan jaga diri masing-masing. Kena jaga diri sendiri dan keluarga sendiri. Sebab kalau jiran kita boleh sampaikan bagi teguran, dia dengar, baguslah untuk dia. Tapi tak semua orang dia ada kesedaran dan kefahaman yang sama. Cuma saya nak ingatkan diri saya, apa-apa yang keliling kita berlaku, terutama bila kita berurusan dengan manusia lain, jangan sampai kita terkesan. Kita rasa stres, kita rasa tak adil. Kenapa dia boleh lepas? Itu nanti itu yang berlaku bila kita tengok Facebook, ada gambar banyak kereta. Saya duduk di PJ, saya boleh tengok minggu pertama memang lapang. Bila sekarang ni macam dengar kereta lalu dalam biasa, cuma tak jam lah. Maknanya dah macam mungkin dah start sebab dah ada syarikat dah buka, ada company dah buka, ada kedai yang dah dibuka, dah dibolehkan untuk buka. So kita dah nampak ada pergerakan tu lah. Ya.
So saya nak ingatkan itulah, jangan sampai kita yang terkesan, kita jaga diri kita supaya yang mana kita boleh tegur, kita tegur. Memang sukalah, memang suka nak dapat exactly seperti mana peraturan yang telah ditetapkan. Macam saya datang ke pasar PJ, yang datang pasar ni banyak orang tua-tua, saya tak boleh nak semua. Jadi kita yang jarakkan diri kita. Maknanya dia beli barang dulu, saya kat belakang. Alhamdulillah lah. Jadi sebelum keluar tu doa supaya waktu tu adalah waktu yang paling tepat. Contoh saya nak keluar hari Khamis, saya tanya beberapa orang dalam Facebook, dia kata, Kak jangan keluar hari ni, ramai orang. Dekat hari ni di AY buka, ramai orang. So saya tak keluar hari Khamis lah, hari lain. Okey, tu contohnya lah. Ya, ada apa-apa nak tambah? Untuk guru-guru kalau sekolah ke apa, ada nak tambah lagi tak ke? Harap dapat diimplementasikan dalam seharian dan juga dalam tugas lah. Kak Rusila, apa khabar? Okey. Zaini Mat Hussein, Zain Hasra ada ni? Ada.